kalau dia meninggal dunia. Ya. Hari bila ya? Semalam puasa. Hari ni hari Sabtu. Hari semalam lah Jumaat. Semalam Jumaat ustaz di sekolah kami sekolah kafar apa? Putrajaya dengan pelajar darjah 6. Pelajar darjah 6 ni okey, dia seronok dah tadi. Sebab apa? Boleh belajar satu benda yang dalam kelas dia hanya belajar teori, praktikalnya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, orang yang baru meninggal, bagaimana nak uruskan mandi kafannya sampai ke bumi. Benda ini kena kita tahu secara basicnya. Sebab kebanyakan di antara anak-anak ni bila berlaku kematian orang tua dia buat apa? Duduk kat tepi, nangis, sedih kan. Tak boleh buat apa. Orang lain lah angkat mak dia, masuk ke bilik air, mandikan semua. Dia tengok je, tak boleh buat apa. Yang lelaki pula nangis kat sudut tepi tu. Orang semayangkan jenazah, dia pun duduk tepi, ikut je lah kat belakang tu. Patutnya anak-anak lelaki lah yang sepatutnya menjadi imam bagi solat jenazah orang tuanya. Ini antara perkara yang perlu kita tahu, ya. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya kat sini, siapa kat sini yang masih ada mak dan ayah dia dua-dua? Ada? Alhamdulillah ramai. Siapa kat sini yang salah seorang dah meninggal dunia? Ada? Salah seorang dah meninggal dunia? Ada tak? Ada satu lagi. Kakak dua lagi. Yang lelaki? Ada tak? Nak tengok je. Okey, seorang lagi. Baik. Maknanya lebih ramai yang ada mak ayah. Dan ada juga di antara kita yang mungkin dah kehilangan salah satu daripadanya. Ada tak yang dua-dua tak ada? Ibu dengan ayah tak ada? Dia dengan nenek ke apa ke? Ada tak? Yang mak ayah tak ada? Ada? Tak ada. Maknanya di antara awak semua ni, semuanya ada mak dan ayah ataupun salah seorang daripadanya. Maka ada lagi peluang untuk kita berbakti kepada orang tua kita, terutamanya bila dia meninggal dunia nanti. Inilah antara kepentingan kita belajar bengkel pengurusan jenazah pagi ini yang disusun oleh guru awak dekat sekolah ni. Kalau kat luar mungkin jarang kita dapat join. Jadi ini peringkat untuk sekolah menengah. Baik, dalam program ini kita akan buat 4 bab dalam bab teori, iaitulah kalau boleh baca kat depan tu, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Orang sedang sakaratul maut, macam mana keadaan dia? Macam mana keadaan orang sakaratul maut? Sesak nafas lagi? Tak boleh cakap. Macam mana keadaan orang sakaratul maut? Macam mana? Jawapan yang boleh tepat, orang yang sedang sakaratul maut tentulah dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang sakaratul maut berdiri? Kau kenapa ni? Tengah nazak. Tak ada. Melainkan dalam keadaan baring. Apa kita nak buat dalam keadaan baring nazak ni? Ini yang kita akan belajar sekejap lagi. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Tadi nazak ni baru mati, apa nak buat? Takkan terus heret dia masuk bilik air mandi. Ada kaedah dia. Yang ketiga, dari sudut dokumentasi. Bab ni walaupun mungkin terlalu awal untuk awak belajar, tapi ini sebagai pendedahan awal supaya tahu apa yang perlu kita buat, apa yang orang lain buat. Dan yang keempat ialah dari sudut rukun pengurusan jenazah. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Apa dia? Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 rukun. Dalam bab 4 rukun ini juga kita nak tahu juga dalam bab mandi ni mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang adat. Kadang-kadang orang kita keliru. Waktu nak mandi jenazah tak ada kafu barus. Alamak, macam mana nak mandi ni? Tak ada kafu barus, tak ada cendana. Padahal itu ialah sunat, wangi-wangian. Ini kita akan terangkan nanti, ya. Baik. Itu 4 perkara dalam bab teori. Dalam bab praktikal, praktikal ni kita akan buat dari sudut praktikal pula. 4 rukun tadi, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Bab mandi nanti insya-Allah kita akan buat praktikal juga, cuma tidaklah menggunakan air. Kita buat dekat dalam surau ni je. Tak payah pergi keluar, seret meja, ambil paip nak mandikan orang tu, tak payah. Kita hanya gunakan simulasi.
Iaitulah kaedah macam mana cara nak baringkan, macam mana nak pusingkan ke kanan, macam mana nak buang najis. Sebab apa? Kalau kita guna air waktu praktikal nanti, akan jadi dua musibah. Apa musibah dia? Yes, pertama awak banyak main air. Tahu pun banyak main air. Pasal apa banyak main air? Kenapa banyak main air? Sebab yang jadi model nanti kawan-kawan juga. Tu time lah dia nak balas dendam, time tu lah dia nak dajalkan, time tu lah dia nak usikkan sini, cucuk tak sini, tak sini, tak sini kan. Jadi main-main banyak. Musibah yang kedua, kalau kita guna air, apa dia? Bukan. Kawan yang dimandikan nanti, dia demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan sebab badi mayat, tapi sebab kesejukan yang melampau. Kenapa sejuk melampau? Sebab waktu mandikan mayat tu lah awak banyak tanya, Ustaz, ni air ni apa? Ustaz, kenapa banyak sangat air ni? Ustaz, nak jurus mana? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Jadi kita tidak guna air, hanya simulasi saja. Yang kedua, bab kafan. Dalam kafan ni insya-Allah Ustaz akan terangkan empat kaedah pengurusan jenazah untuk kafan. Cara nak bentangkan kafan macam mana, orang yang badan besar macam mana, orang yang mati reput macam mana, orang yang mati lemas macam mana. Ini semua kita akan tunjukkan. Dan dalam bab kafan ini pula, masalah sekarang ni kita nak cari modelnya siapa. Tak payah point ke orang, biar dia sendiri. Siapa yang jadi model ni, insya-Allah, tak janji, insya-Allah pertama panjang umur dia. Panjang umur sebab apa? Sebab 5 tahun lepas ada satu orang tu dia jadi model. Saya nak jadi model, kata dia. Alhamdulillah sampai ke hari ni dia masih hidup. Siapa orang tu? Saya sendiri. testimoni kan. Jadi kalau meninggal lepas ni habislah kan. Insya-Allah panjang umur. Yang kedua, siapa jadi model? Insya-Allah dia dapat pengalaman yang orang lain tak dapat lagi. Besok kalau awak mati kena kafan, pengalaman juga, tapi nak cerita kat siapa? Jiran sebelah, dia pun kena kafan juga. Jadi pengalaman ni boleh share. Aku dah kena kafan dah rasa dah sempit, dah rasa dah sejuk. Pengalaman. Yang ketiga, siapa jadi model nanti? Insya-Allah selain pengalaman, dia akan dapat keinsafan. Ya Allah, berdosanya aku, ya Allah. Nangis kan? Insya-Allah bertaubat ada nanti. Dan yang keempat, siapa yang jadi model nanti, ni paling best. Dia boleh selfie. Suruh kawan ambil video, rakam, lepas tu share kat TikTok. Post lah lagu best-best sikit, FYP tau. Jadi itu pengalaman dia. Jadi jangan takut jadi model, ya. Cuma model ni nanti akan jadi ada musibah jugalah. Tak apa, nanti kita tengoklah. Yang ketiga, kita akan terangkan dari sudut solat jenazah. Solat jenazah ni awak dah belajar dah, dan mungkin di antara kita selalu kalau balik ke rumah ada kematian, kita ikut solat jenazah. Sebab itulah kita tahu solat jenazah ada berapa rakaat? 4 rakaat. Alhamdulillah. Good. 4 takbir, asyik baik, betul kan? Ada orang tu dia confident. Berapa rakaat solat jenazah? 2 rakaat, kata dia. Confident tu. Kenapa 2 rakaat? Iyalah solat sunat, kata dia. 4 takbir saja, ya. Jangan imam takbir kedua kau pergi rukuk pula. Tutup mata kan, tutup Allah, nak khusyuk, tutup mata. Dia rukuk tak perasan kan. Jadi 4 takbir saja. Semua dah tahu, dah belajar. Cuma dalam bab solat jenazah ni, ustaz akan terangkan cara pelaksanaan solat jenazah gaib. Pernah dengar? Kadang-kadang orang tak tahu solat jenazah gaib macam mana, siapa yang gaib, kita ke gaib, mayat ke gaib kan? Ni kita akan terangkan dari sudut bilakah pelaksanaan dia, apakah syaratnya, bagaimana kaedahnya. Ni semua kita terangkan. Dan yang terakhir ialah bab pengebumian jenazah. Bab kebumi ni
Tak payahlah kita pergi keluar sana gali kubur, nak tengok berapa sukatan tanah, semua tak payah. Itu semua dekat tanah kubur, semua ada tukang gali sendiri. Ada backhoe, ada apa semua galikan. Kita kat sini belajar cara nak turunkan jenazah saja. Macam mana? Sebab yang selalu berlaku di dalam kubur waktu nak turunkan jenazah ni, nak turun satu mayat, satu orang. Dalam liang lahat tu yang menyambut 3 orang biasanya. Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Semua nak bercakap time tu. Tu kepala tu sengitkan, tali tu buka, tu tanah-tanah. Semua nak bercakap serabut kita. Jadi kita terangkan apakah kaedah yang lebih sesuai dan lebih baik ketika itu. 4 perkara ini insya-Allah kita akan buat di dalam ini saja, tak payah keluar sana. Ya, insya-Allah teori dan praktikal di sini. Dan awak semua bebas nak bertanya soalan, angkat tangan, tanya soalan. Tapi pastikan soalan tu biarlah berkaitan dengan tajuk yang kita bincang. Ini baru cerita bab mandi, dah nak tanya pasal ke bumi. Janganlah langkah, tunggu dulu kan. Ya, insya-Allah. Boleh? Baik. Alright. Dan awak akan berpandukan kepada nota pada skrin depan ni. Itu sebagai bimbingan saja ya. Baik, yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut? Orang yang sedang sakaratul maut tu macam mana kaedah dia? Bang, siapa nama tu? Ya, Ajis. Ji, mai sini. Mai Ji. Tanya je. Boleh? Angkat. Okey. Runner? Awak runner Boleh lah. Runner? Baju je. Nama siapa? Hafizi. Hafizi. Sebut satu nama lagi. Nama Syarif. Abang Syah. Keluar. Mari. Ingat siapa yang leka, siapa yang tunduk, tawaduk tu, kita akan kedepankan dia. Nak tahu apa benda yang dipikir, renungkan sangat tu. Siapa nama tadi? Amsyar. Ya, Amsyar ni Hafizi. Okey. Tolong Ustaz angkat yang ni kejap. Meja ni ke depan. Tak sini. Angkat. Alright, good. Angkat. Okey, letak situ. Okey, cukup. Jangan depan sangat sini. Alright. Okey. Amsyar, dengan segala hormatnya, baring kat sini kejap. Ambil. Jangan risau. Ya, Amsyar, ni time nak tidur. Malam tadi tak cukup tidur kan? Cukup. Ambil lah kapas dengan kain tutup. Amsyar, duduk mana rumah? Bangi, section 15. Okey. Hafizi, duduk mana rumah? Puchong mana? Seri Kembangan. Tak jauh lah, dekat-dekat je Salak Tinggi ni. Ya. Daripada form 1 duduk sini. Okey. Amsyar buat bantal. Selesa sikit. Nah, kita selimutkan dia, buka kan. Koyakkan sikit. Dia boleh koyak tengah tu. Koyak tengah tu. Koyak je. Tarik. Okey, baik. Alright, baring siang dia. Tutup dia. Okey, innalillah. Baik, sekarang ni nak bagi tahu tentang macam mana kaedah seseorang itu dalam keadaan nazak. Dia dalam keadaan nazak sekarang ni. Okey, pertama Nabi SAW menyebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Macam mana talkin? Cuba tunjuk kat dia. La ilaha illallah tu. Dia buat daripada jauh. La ilaha illallah. Baik, kena tahu ya, pertama kita ajarkan dia la ilaha illallah. Itu saja sebutan dia, tak payah panjang-panjang. Macam jangan panjang sangat macam dalam drama TV tu. Orang tengah nazak dia pun ajar mengucap panjang. Asyhadu an la ilaha illallah.
Yang heran tengah nazak ni boleh ikut juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siap makna aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini semua pembongak. Kadang-kadang nak tunjuk husnul khatimah, siap jari macam ni. Jari macam ni. Takut macam ni ah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini memang confirm husnul khatimah ni, kan? Ini berlakon. Mana boleh orang tengah nazak boleh mengucap panjang? Tak boleh, tak logik. Jadi kita ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Bisik kat telinga dia. Tak kisah telinga kanan ke telinga kiri ke, tak kisah. Kita pun bisik kat dia. La ilaha illallah. Begitu. Tak payahlah kita buat terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Nak bisik kat dia, ikut saya bang. La ilaha illallah. Semput dia nanti, dia tak boleh ikut. Dan jangan pula kita buat terlalu laju. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh juga, kan? Jadi sederhana. Macam mana cara sederhana tadi? Cuba buat. Zami apa? Lagi sekali. Dia sedih. Sabar. Cuba sikit. Dia sedih dan dia pula dalam keadaan semput. Ini kan gelak ni, kadang buat tabiat itu. Ya? Kita bimbing dia sehingga dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama, ya. Sekiranya dia tak dapat nak ucap, kita bimbing dia supaya dia memberikan isyarat yang dia terima kalimah tu. Dia tak dapat ucap, dia tengah nazak gini, kan, tak dapat nak bercakap. Kita kata, kalau dengar la ilaha illallah, cuba gerakkan lidah. Mulut terbuka. Ya, tu tanda dia terima. Dia tak sebut la ilaha illallah tapi suara tak keluar, lidah dia gerak. La ilaha illallah. Tu tanda dia terima. Ataupun cuba gerakkan mata. Gerakkan mata. Kelip-kelip mata kan. Gerakkan mata, tanda terima la ilaha illallah, dia pun gerak tu. Maknanya dia terima. Cuba gerakkan jari la ilaha illallah, dia pun gerakkan. Maknanya terima. Itu pun cukup sebagai tanda dia terima, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuk ke dalam syurga. Nak mak ayah masuk syurga? Maka pastikan dia mati dalam keadaan syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, apa dia nak buat pada orang tengah nazak ni? Baringkan. Dah baring dah. Bacakan ayat suci Al-Quran pada dia. Kerana Al-Quran asy-syifa. Quran itu penawar. Baca saja Al-Quran apa-apa. Antara yang disarankan ialah kata Nabi SAW, bacakanlah surah Yasin di sisi orang yang hampir meninggal dunia. Baca surah Yasin. Baca. Sekiranya dia dalam keadaan koma, tak sedar, bacakan surah Ar-Ra'd pada dia. Sekiranya tak dapat, alamak tak tahulah surah Ar-Ra'd apa, surah Yasin pun tak ingat, baca dua surah pendek. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah dalam keadaan sakit sakarat, Aisyah membacakan dua surah tadi. Itu pun boleh. Boleh. Dan yang ketiga, apa dia? Tunaikan hajat dia selagi mampu. Apa hajat dia? Dia nak air, bagi dia air. Nak air kan, bagi dia air. Apa saja hajat dia, tunaikan. Tapi kalau dia tak minta, dia tak boleh bercakap, kita kena bagi juga, disunatkan kita bagi. Kerana apa? Kerana orang tu diketahui dalam keadaan haus, tengok bibir dia kering, tengok wajah dia, kulit dia kering, maka bagi sudu, suap kat mulut dia. Suap kat mulut dia. Janganlah kita guna lip ice, lip balm tu, kering sangat bibir ni. Bagi air. Ambil air kat kain, lap kat muka dia ni, sapu kat tengkuk dia. Itu sunnah. Ya. Dan sekiranya ada hajat dia yang dia minta, kita tak dapat nak tunaikan. Tengah nazak, tiba-tiba nasi kandar. Nasi kandar tu kan. Nasi kandar sotong dah sudah. Pukul 3 pagi.
3 pagi, jangan marah dia pula. 3 pagi nak minta nasi kandar. Agak-agak lah kan. Kedai tutup, jangan marah dia. Kita cakap yang baik-baik. Sekiranya ada benda yang kita tak boleh nak tunaikan hajat dia, cakap baik-baik. Kata kat dia, sabarlah bang, pukul 3 pagi kedai tutup. Besok pagi-pagi saya beratur dekat nasi kandar beratur tu. Saya beli nasi kandar, makanlah bang. Kalau abang masih hidup lah. Besok belilah nasi kandar tu, letaklah sotong, ayam, udang, ketam, semua binatang apa di atas tu, bawa. Bagi kat dia, nah nasi kandar, makanlah kau. Orang tengah nazak, dia tak makan banyak. Dia dapat nasi sikit, kuah kari tu sikit, dah tak nak dah. Dah lepas dah hajat dia. Jangan kita marah dia pula. Makanlah, aku dah beratur daripada pagi tadi, kau tak nak makan pula. Jangan marah dia. Habis siapa nak makan? Kita lah bedal. Apa susah? Kan? Tunaikan hajat dia selagi mampu. Kalau tak mampu, cakap yang baik-baik. Dan yang keempat, kita sentiasa bimbing dia supaya sentiasa sangka baik pada Allah. Supaya dia husnuzon pada Allah. Orang yang tengah sakit, dia kadang-kadang diuji. Aduh, kenapa aku sakit ni ya Allah? Kenapa kau siksa aku ya Allah? Dia mengeluh. Waktu itulah kita kata pada dia, sabar. Sakit ni penawar dosa. Sabar, Allah sayang kita. Aku ni banyak dosa, aku tak solat, aku tak puasa. Dia cakap macam tu. Istighfar, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Bimbing dia. Kenapa? Kerana Allah akan menurut pada sangkaan hamba-Nya. Kalau hamba-Nya sangka baik pada Allah, maka Allah akan bagi kebaikan pada dia. Jika hamba-Nya sangka buruk pada Allah, maka Allah bagi keburukan pada dia. Bimbing dia supaya sentiasa sangka baik pada Allah. Faham? Kemudian dia pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dah kan. Maka selesai bab yang pertama tadi. Bagaimana orang yang sedang nazak. Ada soalan? Pertanyaan? Orang tengah nazak nak buat apa? Ada soalan? Tak ada, bagus. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Orang yang baru meninggal dunia. Okey, siapa nama? Hafizi. Sebut satu nama. Sebut je. Petik je. Solat. Okey, Hafizi duduk, terima kasih. Okey. Petik satu nama. Tak payah tengok, petik je. Azrul, mai. Okey. Awak dilepaskan dengan jaminan polis. Okey. Siapa solat? Solah. Mesti solah. Nak solahkan awak ni. Wah, baring. Suka Ni siapa nama tadi? Putra Azrul. Azru. Okey, Azru. Orang yang baru meninggal dunia, apakah ucapan yang perlu kita ucap bila terima berita kematian? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud dia? Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Wa basyirus sabirin allazina idza sabathum musibatun qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira pada orang yang bersabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Itu kalimah istirja, kalimah musibah. Bukan hanya pada kematian. Apa lagi keadaan yang kita boleh sebut innalillah? Sakit. Lagi? Kemalangan lagi? Kehilangan lagi? Musibah. Apa saja musibah, itulah dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimah dia. Bukannya kita komen dekat dalam Facebook, dekat Instagram, bila orang meninggal, salam takziah, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Dalam kurungan dibaca Al-Fatihah. Salah ke Ustaz Al-Fatihah? Tak salah. Salah ke baca Al-Fatihah? Tak salah kan? Kita baca dapat pahala. Kita hadiahkan pada orang pun dapat pahala. Maka tak jadi kesalahan. Cuma yang kita nak betulkan ialah ucaplah innalillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Baik dari segi lisan maupun tulisan. Tulis dulu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu nak sebut Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Kafi ke Al-Insan ke terpulang. Dalam kurungan dibaca. Kan? Bacalah, jangan tak baca pula kan. Itu yang pertama.
Yang kedua, dalam keadaan orang meninggal dunia ni, adakah orang Islam saja? Kalau orang bukan Islam sebab apa Tak, kalau orang bukan Islam mati, kita nak sebut apa? RIP, 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 rest in peace, kata dia. Apa maksud rest in peace? Semadilah kau dengan tenang, berehatlah kau dengan tenang, pergilah kau dengan tenang. Kan? Adakah orang kafir yang bukan Islam mati dalam keadaan tenang? Jadi kenapa kita doakan dia begitu? Tak boleh sebut RIP. Apa nak sebut apa? Sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun juga. Walaupun dia bukan Islam, itulah kalimah yang disunahkan pada kita. Bukannya RIP. Ya? Rest in peace. Tak betul. Salah ke? Salah. Dosa. Kenapa? Dulu ketika siapa nama bapa saudara Nabi? Abu Talib ke Abu Muttalib? Abu Talib. Muttalib tu atuk dia, datuk Rasulullah. Abu Talib dalam keadaan sakarat. Waktu itu Rasulullah SAW dekat tepinya. Ketika itu Rasulullah pujuk, pakcik, ucaplah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan pakcik, masukkan pakcik ke dalam syurga. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena ikut agama nenek moyang kita. Dan akhirnya Abu Talib pun berkata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Rasulullah sedih tak? Sedih, kecewa. Kenapa? Pakcik dia sendiri yang jaga dia daripada kecil, tapi tak dapat nak selamatkan. Ketika itulah Rasulullah kata, wahai pakcik, kat tepi kubur, dekat tepi mayat pakcik dia, wahai pakcik, aku berjanji supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa pakcik. Nabi nak berdoakan supaya Allah ampunkan dosa Abu Talib. Ketika itulah Allah Ta'ala tegur Rasulullah, turunnya surah At-Taubah ayat 113 yang bermaksud tidak boleh bagi mana-mana Nabi dan juga orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka, maka Nabi pun tak teruskan hajatnya. Maka kalau Nabi pun dilarang, kita pun dilarang untuk ucap benda-benda selain daripada innalillah tadi. Tak boleh sebut RIP, tak boleh doakan dia. Ingat dia? Baik. Selesai bab innalillah rajiun. Boleh? Kemudian mai sini. Siapa nama tadi? Azru mai. Orang yang baru meninggal dunia biasanya mata dia naik ke atas. Pandang atas. Waktu dia pandang ke atas, kita janganlah lurus pula tengok apa benda dia tengok tu. Tak ada apa-apa pun kan. Jangan pelik-pelik kan. Kerana Nabi sebut orang yang mati rohnya akan orang yang meninggal dunia matanya akan mengiringi pemergian rohnya. Roh akan keluar dari kaki, naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke garah-garah kerongkong dia ni, akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Sebab itulah mata dia akan pergi naik atas. Maka ketika itu kalau kita di tepinya, tutupkan mata dia. Tutup mata dia. Sekiranya tak nak tutup, terbuka lagi, maka jangan kita kata apa macam-macam. Ya Allah, degil betul lah mayat ni. Kan? Susah pula nak tutup. Kadang-kadang dia kesat, susah nak tutup. Maka kita urutkan. Gunakan minyak-minyak yang ada kat rumah kita. Minyak masak, minyak zaitun. Benda yang lembut. Minyak masak, minyak zaitun, lotion. Untuk mengurut mata dia ni. Kalau guna minyak yuyi, pedih mata dia. Minyak cekapak, kebil-kebil mata dia ni. Tak boleh minyak cekapak. Kalau guna minyak masak, jangan guna minyak ikan tu. Yang dah goreng ikan gelap-gelap kat dapur tu kan, letak dalam mangkuk tu. Bolehlah kacau-kacau. Cuit. Datang kucing jilat mata dia. Jangan guna minyak yang dah guna. Walaupun harga sekarang minyak mahal, jangan kerekutlah, sikit je. Dan jangan guna apa-apa pula. Minyak hitam tu ada kan, minyak motor tu. Bolehlah minyak hitam. Jangan dia membazir. Maka kita guna apa? Guna minyak apa yang ada. Urut perlahan. Sehingga dia tertutup rapat. Sekiranya mata dia terbuka lagi, guna apa?
Gunting. Cari batu-batu kecil kat luar tu. Batu-batu kerikil kat luar tu kan. Ambil kutip, confirmkan tu batu, takut tak kucing. Lembik-lembik semacam ni kan. Bersihkan, letak kat mana? Letak kat mata dia. Sini, sini. Tujuannya nak memberatkan kelopak mata dia. Kalau tak jumpa batu, jangan guna bata. Kita nak buat rumah tu, dia lebihkan bata kan. Ambil, potong dua, letak kat sisi sebelah. Jangan buat gila kan. Ya, kita gunakan barang lain. Tak ada batu, cari duit shilling. Jumpa duit shilling yang kecil tu, 50 sen yang besar tu kan, 50 sen tu. Letak kat mata dia, tujuannya sebagai alat saja. Alat untuk menutup mata dia. Boleh? Ada duit shilling? Tak ada sekarang. Sekiranya tak ada duit shilling, guna duit yang lain. Apa, guna sudu, guna logam. Tujuannya nak letak kat mata dia biar tutup rapat. Tu alat saja. Kaedah kita, ya, tak menyalahi sunnah. Kerana itu kaedah al-umur bimaqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuan. Innama a'malu bin niat, bergantung pada niat kita. Sekiranya barang-barang tadi bila kita alihkan, kita buka lagi mata dia, kaedah yang keempat guna apa? Yes. Tahu mana? Baca belakang. Bagus. Guna selotip kertas. Selotip kertas kerana gamnya nipis. Jangan guna double tape. Tenggelam mata mayat tu nanti. Ya. Letak kat sini sikit, tarik ke kelopak mata dia. Kalau kat hospital kita guna medical tape, dia nipis je. Okey? Jangan kasar sangat ke mayat. Letak kat tu. Kenapa kita guna gam yang nipis? Sebab bila kita nak buka, kadang-kadang tersiat sekali yang kulit mata. Jadi menyakiti mayat. Itu kaedah dia. Dan jangan sekali-sekali kita guna barang selain daripada tu. Tak ada selotip lah. Gam ada gam. Guna gam hu, titik macam aimo. Tu. Kan? Jangan guna benda yang bukan-bukan. Alright? Baik. Ya. Buta. Tak kisahlah kalau buta mata dia tutup, tak apa. Kalau buta mata terbuka ini, kita tengok berseram kan. Jadi kena tutup tu sebagai adab kita pada mayat. Siri bersembang dengan jenazah. Alright. Selesai bab itu. Okey? Mata. Okey. Sebut satu nama. Daim. Daim ke Baim? Nail. 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 Mana si Nail? Nail ada. Tanda apa pula? Tak ada. Betul tak ada? Okey, sebut seorang lagi. Sebut. Iqbal. Okey, Iqbal mana Iqbal? Mari sini. Iqbal. Okey, silakan turun. Baik. Abang, mari sini. Kenapa pandang saya? Mari sini. Yang belakang. Duduk. Andai dia dia nyorok belakang orang tu. Dia tutup muka, ingat orang tak nampak badan dia. Nama awak siapa? Iqbal. Salam dulu. Iqbal Nama awak? Imtiaz. Bukan kamikaze? Bukan. Kamikaze ni apa? Nama sukan ke? Nama kelas ke apa? Ni pula? Eco Life Limitless. Main. Sebab baring ni. Imtiaz baring. Permintaan ramai. Mari Imtiaz. InsyaAllah. Benda ni kukuh. Jangan risau. Mari sini Imtiaz. Imtiaz. Jangan risau. InsyaAllah kukuh. 200 kilo boleh ni. Mai. Jaga. Zap hilang. Buat magic pula. Alright. Imtiaz, baringlah dengan tenang. Okey. Tadi tutup mata. Selain daripada tutup mata, kita gunakan apa? Yang kedua ialah tutup segala rongga-rongga yang terbuka. Hidung, telinga, mulut. Guna apa? Kapas. Ambil kapas, gumpal-gumpal, sumbat kat hidung dia. Sup. Kat telinga dia, mulut dia kalau terbuka. Gunakan kapas. Kenapa guna kapas? Untuk apa? Untuk apa kita tutup hidung dia? Tak nak bagi dia bernafas. Dia dah mati dah. Tak nak bagi apa? Nak bagi habuk.
Oh, bagus dia, tak nak bagi habuk masuk. Okey, habuk masuk ke filter lah tu. Tak nak bagi serangga masuk. Habuk buat apa? Serangga, semut, apa lagi? Lalat, lipas, biawak, cicak, komodo kan masuk. Mana tahu muat pula kan. Maka kita tutupkan lubang tu untuk mengelakkan serangga masuk dan untuk mengelakkan apa yang ada dalam badan dia keluar. Air, darah, apa segala kotoran ni keluar, kita tutup. Dan bila nak tutup tu jangan terlalu besar. Jangan terlalu banyak. Ini selagi boleh sumbat, dia sumbat kapas. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak mandikan mayat tu nanti mulalah masalah. Apa kembang benar hidung budak ni? Tarik keluar, la ilaha illallah, dia bertekak ni ha. Kan? Jangan, ya, jangan seksa mayat. Sabar. Jarang jumpa mayat macam ni. Geletar dah ni. Dan kemudian keluarkan gigi palsu dia. Keluar gigi palsu dia. Sekiranya gigi palsu tu boleh dicabut, keluarkan kalau gigi palsu yang boleh tanggal. Tapi kalau gigi palsu yang tak boleh cabut, letak dengan gusi tu, nak buat macam mana? Minta sepanas saiz 14. Ni gigi palsu ni tak boleh pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tap, cabut. Ya Allah, gigi betul, salah. Sudah. Masalah. Jadi kalau tak boleh cabut, biarkan, jangan paksa. Tak boleh cabut, biarkan, jangan paksa. Ya? Walaupun yang pakai besi kat gigi tu, apa tu? Braces besi-besi tu kan. Jangan pada pandai pula minta screwdriver. Screwdriver buat apa bang? Ni besi ni tak boleh pakai ni. Dia pun cungkil. Berdarah mulut kawan tu. Jangan seksa dia. Apa saja benda yang tak boleh tanggal, biarkan sahaja. Jangan kita pandai-pandai nak ambil. Macam mana pula kalau rambut dia tu berwarna? Tak boleh hilang. Dia ada warna hijau, kuning, merah. Traffic light. Yes. Ambil mesin, kita botak lah kepada. Jangan buat macam tu. Ya. Jangan potong rambut dia guna mesin ke guna gunting ke, jangan. Habis nak macam mana tak boleh hilang warna ni? Biarkan. Habis macam mana? Biarkan je. Lalu jelai. Bukan kita sengaja, biarkan. Kalau dia pakai kuku apa tu yang warna-warna tu? Kutek polish. Tahu Jangan, inai tak apa lagi. Ini yang warna tu polish, bukan polish kereta tu ke? Inai polish yang warna-warna tu kan? Betul tak? Betul ke inai polish? Tak tahu. Sebab tak tahu. Sebaik dia kata tak tahu. Kalau pakai macam tu, tak boleh kena air. Kita nak buat apa? Patahkan kuku dia tu. Jangan buat. Kalau kuku dia tak boleh cabut, tak boleh nak hilang benda tu, jangan cabut. Kita lalukan air saja. Dan kalau misal kata badan dia ni penuh dengan tatu yang dia tebuk guna darah tu ada gambar naga, rimau, monyet, serigala semua dia kan. Habis nak macam mana? Ambil pisau sagat apple tu, jangan buat macam tu. Lalukan air sahaja. Ya. Kena ingat Tapi kalau tatu yang awak beli chewing gum 20 sen percuma tatu tu, itu boleh hilang. Ni tatu yang dah okey tu tak boleh. Maka jangan buat macam tu. Faham tak? Mumtaz? Jangan Tahu, jangan buat lagi tau. Macam dia pula yang buatnya. Kemudian apa nak buat? Okay, next. Okay, ambil kain. Ada kain tak? Kita ambil kain sikit contoh. Buka tu. Ni bukan kain tak apa. Ambil towel. Ambil kain sehelai. Okey, buka. Buat panjang. Okey. Ikat bawah dagu dia ni. Ikat. Buat panjang-panjang. Buat macam gambar tu. Ikatkan bawah dagu dia ni sampai ke atas supaya mulut dia tertutup. Tu namanya ikatan pocong. Perkataan pocong asalnya daripada ikatan pocong. Dapat ke awak panggil hantu pocong, bandar pocong, Firda pocong, bukit pocong, semua nak dipocongkan. Tapi asalnya ini. Baik, balas dendam nampak?
Dia buat macam ni lah, bersungguh-sungguh. Nanti jaga kau tadi. Buat macam ni tujuan dia untuk menutup mulut dia, jangan terbuka. Kemudian apa nak buat? Next, kita tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Buka baju dia. Don't try this at home. Okay, contoh saja. Buka baju dia, buka seluar dia, buka underwear dia, semua. Letaklah sehelai kain tutup aurat dia. Tutup aurat dia. Pastikan aurat dia tutup rapat. Tebal-tebal tak apa. Orang perempuan lagi lah kena tebal. Belakang pun tutup, letakkan kain juga supaya jangan nampak aurat dia. Dan juga jangan lupa tutup bahagian muka, rambut dia juga. Kadang-kadang bila kita nak tengok jenazah perempuan kan, buka aja nampak rambut mengerbang macam tu. Bila tanya keluarga dia, kenapa tak tutup rambut arwah ni? Tak apalah ustaz, arwah dulu free hair. Biarlah dia. Dia free hair waktu hidup, dia yang tanggung. Bila dia mati, kita yang menanggung. Maka pakaikanlah kain tudung semua supaya tutup aurat dia. Okey? Jaga aurat dia. Alright? Kemudian apa lagi? Dan juga kita letakkan, kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi dia. Kiamkan tangan dia. Kiam, macam mana kiam? Macam ni. Kiamkan, terbalik tu. Tak apa, pengalaman pertama jadi jenazah. Ikatkan tangan dia supaya rapat. Kemudian ikatkan kaki dia, lutut dia biar rapat. Dan samakan dua ibu jari kaki dia ni supaya rapat. Ikat 3. Satu kat tangan, satu kat lutut, satu dekat ibu jari ni, supaya kaki dia tetap lurus. Waktu bila nak buat macam ni? Waktu dia baru meninggal dunia. Kenapa? Kerana baru meninggal dunia, badan jenazah masih lembut. Senang kita nak usik dia sebab dia masih lembut. Lepas 4 jam dia keras. Wow, betul-betul buat. Keras, susah nak buat kerana darah dia beku. Pernah berlaku, ustaz pernah berhadapan dengan satu jenazah. Boleh? Boleh berdiri lagi? Kita tak larat je. Nak baring? Suka? Nak swipe tak? Ada satu kes, seorang lelaki tua 90 tahun meninggal dunia waktu malam. Ustaz dipanggil waktu siang. Pagi tu baru datang rumah dia. Dan jenazah tu tua sangat, kurus sangat. Okeylah, bawa lah ke bilik mandi surau. Jenazah pun bawa ke surau. Waktu kita nak buka kain batik yang tutup dia ni, nampak dia pakai baju lagi. Maknanya keluarga dia tak buka lagi baju dan seluar dia. Kenapa tak buka ni bang? Saya tanya anak dia, 4 orang lelaki. Kami tak tahulah ustaz, kami serah pada ustaz je lah, kata dia. Tak apalah, tapi badan dia dah keras macam mana ni? Gunting ya? Gunting lah. Baju pun digunting. Nak buka, okey lagi lah. Sampai part kita nak luruskan tangan dia, luruskan. Waktu kita nak kiamkan tangan dia keras sebab dia dah tua. Tak boleh. Betul dia buat ni. Tak boleh. Jadi saya kata pada anak dia, bang, nanti waktu kita kafan, tangan arwah ni kita lurus macam ni ya. Kita tak dapat nak kiamkan dia. Anak dia okeylah, bolehlah ikut ustaz lah. Tapi ada seorang anak dia tak setuju. Mana boleh ustaz? Ini ayah kami nak sempurna. Saya nak dia kiam juga. Tapi saya tak boleh buat. Tak apa, saya buat, kata dia. Saya ada belajar kursus, ustaz tu kata sapu minyak bagi lembut. Dia, kenapa abang tak buat semalam? Saya lupa ustaz. Itulah dia masalah kan. Tak apalah. Dia pun ambil minyak, dia sapu kat dengan dia ni. Dia sapu kan. Dia try lah, dia sapu bagi lembut. Bang, kalau tak boleh jangan paksa, patah nanti, saya kata. Boleh. Dia pun buat Bismillahirrahmanirrahim. Sekali terdengar tam, longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Dekat itu. Waktu tu semua tergamam. Muka anak-anak dia semua merah padam. Yang buat tu muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggigil macam ni tangan dia. Tiba-tiba anak dia yang lain tu tanya saya, ustaz, patah ke tu? Dah bagi soalan kebat pula kat aku. Tanyalah adik dia tanya kita pula kan. Ustaz, patah ke tu? Apa aku nak cakap ni kan, segala fatwa, hukum, fiqh, apa semua dah berlegar nak keluar. Tak aku saja menjumpa kan.
Ustaz kan. Tarik nafas, pandang muka masing-masing. Bang, sabar ya. Sabar. Tak patah pun. Saya usuk sikit. Tak patah pun. InsyaAllah. Saya kata, tak patah habis bunyi tadi apa? Bang, sabar. Sabar. Kadang-kadang otot kita ni lenguh. Prap. Bunyi otot. Dah. Tak payahlah kita nak luruskan. Arwah tak boleh dah. Biar je. Saya kata cuba nak kawal situasi. Rupanya anak dia tak setuju. Anak dia marah. Dia pandang adik dia. Nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang dia. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Tapi kalau lepas cerita ni lepas kat luar, saya tahu nak cari siapa. Ni mesti budak sekolah sangat tinggi ni kan. Okey? Jadi mayat ni kalau tak boleh buat apa-apa, tangan dia lurus, biarkan saja. Kita kalau biasa uruskan jenazah kat luar, ustaz 18 tahun dah kat luar urus jenazah. Bermacam jenis jenazah. Ada yang tangan dia begini, tak boleh lurus, tak boleh nak bengkok. Ada tangan dia yang begini, tak boleh nak tegakkan. Ada tangan yang begini. Wah, landing kau kan. Macam mana landing? Tadi. Ada. Nak bawa turun tak boleh. Macam mana ustaz? Kata orang lain. Tak boleh ustaz. Cubalah try. Tak boleh. Last kali buat apa? Kita uruskan mayat dalam keadaan macam mana dia meninggal. Mandi ke apa tak apalah, boleh. Tapi time kapan tu, kain kapan tu kembanglah sikit bahagian kepala ni. Datang seorang makcik tu, apa kombang bonak kepala budak ni? Sudah kan. Saya pun kata, makcik, ya, bukan kepala dia, tangan dia tu. Ya Allah, mula jahat, kata dia. Sebab tu dek, kalau misal kata tengok orang meninggal, nampak pelik-pelik, jangan tegur, diam je lah. Tak ada orang sengaja nak bengkokkan kaki dia. Bengkokkan macam ni lah, kita kapalkan tangan kaki macam ni. Tak ada dah. Mesti ada sebab. Tak payahlah kata-kata nak tanya, apalah kaki bengkok, tak ada luruskan ke? Diam je lah, tahulah kerja orang. Ya. Okay, dah lah tu. Ada mayat yang kadang-kadang pelik. Kita akan jumpa macam-macam pelik. Contohnya dekat Terengganu, tim saya pernah jumpa satu jenazah yang tak pernah saya jumpa, tapi dia dah jumpa dah. Dia buka kain dan tutup mayat tu dalam keadaan duduk bersila macam ni. Orang tua duduk bersila. Dah kenapa tak baringkan mayat tu? Tak boleh ustaz, bila kita baringkan dia sila berdiri macam tu. Buat macam mana tak boleh? Dia dah beku macam tu. Macam mana nak buat ni? Mandikanlah. Okeylah, mandikan macam tu, kapankan pun macam tu, okey lagi lah. Time nak solat letakkan depan dia. Allah. Seram. Dia menghadap kita, kita menghadap dia, bersila. Tapi itulah kenyataan dia. Mayat di luar bermacam-macam rupa dan bentuk. Pernah uruskan mayat tak? Tak pernah ya? Ni? Oh, ni mayat tiruan. Okey, boleh InsyaAllah, terima kasih. Petik satu nama. Hilmi, mari sini Hilmi. Awak? Nael. Nael. Tadi pergi tandas dah balik dah. Mari sini. Amboi. Okey, pergi mana ni? Okey, siap. Mari sini Nael dan juga siapa tadi? Hilmi. Awak Hilmi? Hilmi ke? Ni? Nael. Okey. Avengers ke apa tu? Zaivan. Okey. Okey. Tadi kita dah dapat yang besar, yang kecil pula. Bagi. Nael Okey, Nael baring. Selimut sendiri. Dan apa lagi kita perlu buat pada orang yang seranak yang baru meninggal dunia ni? Kita letakkan apa dia? Sesuatu benda yang sederhana berat dekat atas perut dia. Selimut sendiri pun tak boleh. Okey, baik. Duduk dan diam. Ambil benda sederhana berat. Biasanya orang letak apa kat atas perut mayat? Gunting. Kalau awak nampak orang letak gunting kat perut mayat, janganlah awak tanya, apa pula letak gunting kat perut mak tu? Jangan marah. Ini kaedah saja untuk mengelakkan perut mayat ni kembung, kan? Cuba ambil air mineral dulu. Kalau tak letak gunting pun tak apa. Nak letak air mineral boleh.
Nak letak telefon boleh, nak letak remote aircon boleh. Yang logik-logik kecil-kecil boleh, tak ada masalah untuk mengelakkan perut kembung. Sebab udara masuk, dia akan kembung kat sini. Jadi nak mengelakkan dia kembung, kita letakkan benda yang sederhana berat. Tapi janganlah benda yang tak logik. LCD projector letak atas perut mayat, itu yang tak logik. Okey. Kemudian setelah itu orang akan letak wangi-wangian. Mari sini. Wangi-wangian. Letak kat mana wangi-wangian? Tak tahu. Letak atas badan dia, letak kat keliling dia, daun pandan ke, spray ke. Tu Shell-Tok, bukan minyak wangi. Jangan guna Shell-Tok ke apa ke, yang mewangikan dia. Ada orang yang bakar, dia bakar apa? Bakar kemenyan, bakar apa lagi? Bakor tu kan, yang asap wangi tu kan. Itu pun boleh untuk mengelakkan apa? Mengelakkan bau. Maka kita letakkan wangian begitu. Ya? Boleh? Maka itulah dia dalam persediaan orang yang orang yang baru meninggal dunia. Lagi? Habis dah? Selesai. Okey. Sekarang bab dokumentasi. Tak apa, giliran awak akan tiba sekejap lagi. Okey? Okey, boleh. Itu saja. Sekejap je, nak bagi baring je. Alright. Ada soalan dalam bab baru meninggal dunia ni? Senang nak rehat awal Kau apa rehat ni? Baru 9.30. Okey. Sekarang kita akan tengok pula dalam sudut bagaimana kaedah pengurusan dokumentasi. Orang yang baru meninggal dunia, kita kena buat laporan polis atas kematian dia. Tapi sebelum buat laporan polis, kita kena sahkan kematian dia dulu. Kenapa nak kena report polis? Sebab itu ialah perlembagaan yang telah ditetapkan di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian tahun 1997, pindaan 2016. Setiap kematian perlu didaftarkan. Jika tidak, boleh didakwa atas sebab menyembunyikan kematian. Kena penjara ya, siapa yang tak buat report polis. Macam mana nak buat? First, mula-mula meninggal dunia, kita kena sahkan kematian. Macam mana nak sahkan kematian? Kita pun cek nadi dia, cek jantung dia, memang tak ada bunyi dah. Pun pergi ke balai polis. Sampai ke balai polis cakap, "Tuan, saya nak buat report polis. Ayah saya baru meninggal dunia." Ayah baru meninggal dunia. Sabar ya, duduk, cik, duduk. Boleh saya tahu siapa yang sahkan kematian? Boleh saya akan tanya. Siapa yang sahkan kematian, cik? Saya sendiri. Okey, encik doktor ke? Pegawai perubatan ke? Tak. Cik siapa? Saya pelajar sekolah sangat tinggi. Tak kena. Sebab dia mesti badan yang berautoriti. Dia mesti orang yang dalam bidang perubatan yang sahkan. Habis macam mana nak buat? Baru meninggal dunia, sebelum report polis, telefon 999, call bagi tahu ada kematian di rumah. Ambulans akan datang untuk sahkan kematian. Kalau tak call 999, cuba tengok keliling rumah ada tak klinik, ada tak doktor. Panggil dia orang sebab mereka ni boleh sahkan kematian. Kalau pegawai perubatan datang naik ambulans, dia cek nadi, cek jantung, cek nafas memang tak ada, maka confirm dah meninggal dunia, maka dia akan keluarkan satu surat pengesahan kematian. Saya telah mengesahkan bahawa penama ini, nombor IC ini telah meninggal dunia pada sekian-sekian waktu dan sebagainya. Surat inilah yang pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Polis akan tanya, siapa sahkan kematian? Ni cik, surat. Tadi ada pegawai perubatan datang dah, dia dah sahkan kematian. Okey. Selain daripada surat itu, 4 dokumen ni kena bawa. Pertama, surat kematian. Kedua, IC kita nak buat report polis, kenalah bawa. Kemudian IC si mati. Siapa yang meninggal? Ini IC dia. Dan yang keempat, rekod perubatan dia. Kalau tak ada rekod perubatan, kad hospital dia. Kad hijau kecil tu kan, dia ada selalu pergi appointment, bawa untuk polis buat siasatan. Kalau polis puas hati, maka dia akan keluarkan surat pendaftaran kematian ataupun permit menguburkan mayat. Macam ni rupa dia. Surat daftar kematian atau surat permit kubur mayat, sama je. Ya. Jadi apa nak buat? Dah dapat surat tu,
baru kita boleh uruskan jenazah. Kalau surat ni tak dapat, tak boleh bawa mayat tu keluar. Contohnya nak bawa ke klinik dulu, nak bawa ke surau lah, nak mandikan mayat, tak boleh. Sebab itu boleh mengganggu siasatan polis. Surat dah dapat, baru kita boleh bawa keluar. Okey? Itu kaedah dia. Okey, faham? Okay, alhamdulillah. Ada soalan? Senang je. Ini sebagai awak punya pengetahuan asas je. Sebab nanti bila orang meninggal, biasanya orang dewasa yang akan uruskan. Baik, sekarang ni kita nak tahu peralatan yang dalam hukum jenazah. Baik, tengok rukun pengurusan jenazah ada 4. Pertama, mandi jenazah. Kemudian kafan jenazah. Kemudian solat dan ke bumi. Alright, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi, okay, kita tahu ni yang wajib apa. Apa yang wajib untuk mandikan jenazah? Apa yang wajib ada? Air. Selain daripada air, apa yang wajib ada? Apa yang wajib ada? Kain lagi. Yang wajib ada untuk mandikan mayat. Kapas lagi. Keunyan lagi. Kewarus. Jawapannya salah. Semua sekali. Yang wajib untuk mandikan jenazah air sahaja. Adapun barang-barang lain dia jadi sunat wangi-wangian. Antaranya ialah apa dia sunat wangi-wangian? Okey, tengok ke depan. Baca. Sabun lagi, cendana lagi, kabarus lagi, air mawar lagi, air bidara dan akar sintok. Sabun, cendana, kabarus ini benda yang biasa kita guna. Ini sunat wangi-wangian. Kalau tak ada kabarus, tak ada cendana, tak ada air mawar, bidara semua, kita mandikan jenazah guna air biasa je. Sah ke tidak solat jenazah? Mandi jenazah? Sah, kerana syarat mandikan jenazah ialah meratakan air ke seluruh badan. Adapun barang-barang ini wangi-wangian. Kalau tak ada cendana, kabarus, tak apa. Kat rumah ada sabun tak? Biasa. Ada shampoo tak? Biasa kat rumah. Biasa kat rumah ada sabun, ada shampoo, maka kita gunakan barang yang ada kat rumah pun boleh. Sabun shampoo je mandikan mayat, boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kabarus. Ya. Baik, kemudian yang adat. Adat ni ialah perkara biasa yang kita guna untuk mandikan jenazah. Apa dia? Ini ialah barang-barang yang biasa. Sebut, kapas gulung lagi, putih kapas, baldi dan gayung, tempat mandi jenazah lagi, gunting, kain dan tuala mandi dan alat pelindung pipi. Ini adalah perkara biasa yang bantu kita untuk menguruskan jenazah. Katakanlah waktu mandi tak ada tempat mandi jenazah, kita mandikan biasa je, sah tak mandi jenazah? Sah, kerana itu bukan rukun, tapi ialah perkara yang boleh bantu kita. Kalau orang dulu dia tak guna tempat mandi, dia guna cara apa? Dia guna kaedah apa? Awak mari sini, kenapa jauh sangat? Mari bangun. Awak lah, tak ada orang belakang. Mari. Sebelah awak sekali. Dua-dua mari. Mari. Oh, pandai, relax ya. Siapa nama tadi? Archery. Nama apa? Adib. Seorang lagi nama siapa? Akil. Okay, Adib, petik satu nama. Petik je. Yang lagi tu. Zakwan, mari sini. Seorang lagi? Naufal. Okey. Mari sini Naufal dan Zakwan. Mari. Zakwan. Naufal? Tak ada. Tu, mari sini. Mari. Oh, tadi dah sudah dah? Okey, tak apa. Alright. Mari sini. Siapa nama tadi? Imtiaz. Okey, Imtiaz duduk pada sana. Okey. Akil apa? Adib duduk pada sana juga sebelah dia. Awak nama apa? Ni awak nama apa? Zakar mari sini. Okey. Kejap tiga-tiga ni duduk. Okey, kaki lurus ke depan. Rapat-rapat. Duduk rapat-rapat. Okey, siapa nama? Adib. Akil bagi kat atas ni. Sana dapat sikit. Okey, Akil baring atas kaki dia. Ini namanya kaedah pangku mayat. Tutup badan dia. Pangku mayat ini kaedah tradisional orang lama pakai bagi jenazah mak atau ayah dia.
Jadi yang anak ni akan baring, akan duduk kaki macam tu, mayat mak akan dimandikan dekat atas ni. Air akan jatuh mengalir. Ini kaedah bangku mayat. Okey? Nampak tak? Cubalah mandikan dia. Usik-usik dia, gosok-gosok dia. Oi, lain macam oh. Pandai. Okey, selain daripada kaedah ini, kita guna kaedah apa? Dulu guna batang pisang. 2 batang pisang ditebas, kemudian diletakkan di lantai, kemudian mayat diletakkan di atas 2 batang pisang tadi. Atau kaedah yang seterusnya, biasanya dia akan memandikan mayat dekat atas pangkin rumah kayu, mandikan, air akan jatuh ke bawah. Dia akan mandi kat situ. Itu kaedah orang lama mandikan jenazah. Okey, sekarang kita dah ada tempat mandi, bathtub tu kan. Jadi kita boleh guna bab itu, tak ada masalah. Alright? Okey, terima kasih. Dah boleh pergi. Right. Itu dalam bab mandi jenazah. Kemudian dalam bab kafan. Okey, nak tanya, dalam bab kafan ni berapa helai yang wajib untuk lelaki, berapa helai yang wajib untuk perempuan? Yang wajib helai 3 helai. Yang perempuan wajib helai 5. Jawapannya ialah yang wajib bagi lelaki dan perempuan sehelai sahaja, dengan syarat menutup aurat. Kalau dia kapankan mayat guna toto, sehelai toto ke 3 helai toto cukup? Sehelai dah cukup, dah tebal, janji menutup aurat. Tapi kalau guna kain kapan yang nipis, macam kain putih tadi yang kita guna, maka disunatkan kita guna 3 helai. Kena guna 3 helai sebab nipis, wajiblah 3 helai. Lelaki dan perempuan 3 helai. Tapi orang perempuan kalau 3 helai tak cukup untuk tutup aurat dia, ditambah lagi 2, jadi 5 helai. Ya, kena ingat tu. Ya, 3 helai. Warna disunatkan berwarna putih. Boleh tak kalau kita nak kain kapan warna lain? Tak boleh. Arwah abah ni suka warna pink. Ni kain kapan untuk abah warna pink. Boleh tak? Kain putih ada, dia guna warna pink. Boleh tak? Tak boleh? Boleh? Jawapannya ialah makruh kita gunakan sekiranya ada kain putih. Sengaja nak guna kain warna pink. Dan boleh jadi haram sekiranya bukan setakat warna pink. Siap ada Hello Kitty pula tu. Hello Kitty 3 ekor, Hello Kitty semua kan. Itu haram kerana sengaja, ya. Putih disunatkan. Okey? Baik. Kemudian apa lagi? Wangi-wangian. Adat kita dalam kafan jenazah antaranya kapas. Kapas ni tujuannya apa? Sekiranya ada kapas, senang kita nak jaga air yang keluar. Kalau pada mayat ni ada air lembab-lembab tu, maka kapas ni akan menyerap air tadi. Tak ada, dosa tak? Kalau tak ada, sah tak kain kapan? Sah. Maka ini adalah barang tambahan saja. Kalau mayat tu ada pendarahan, ada luka banyak dan sebagainya, kita tambah dengan plastik. Maka plastik ni sebagai tambahan saja. Ya, tak ada plastik, maka darah ni akan mudah, mayat ini akan mudah mengotorkan kain kapan tadi. Alright? Okey. Itu antaranya. Alright? Dan dalam bab mandi dan kafan ni, siapa yang boleh, yang berhak untuk mandikan jenazah? Keluarga dia. Ahli keluarga sendiri. Kalau anak lelaki, boleh tak mandikan jenazah mak dia? Boleh. Anak perempuan boleh kan mandikan ayah dia? Boleh. Suami boleh tak mandikan jenazah isteri? Tak boleh? Boleh tak suami mandikan jenazah isteri? Boleh ke tak boleh ni? Banyak khilaf ni. Suami mandikan jenazah isteri, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Yang lelaki, suami mandikan jenazah isteri, boleh ke tak boleh? Boleh. Macam mana jawapan dia ni? Jawapannya, suami memandikan jenazah isteri hukumnya haram. Sekiranya isteri orang. Kena habis jawab. Tapi kalau isteri sendiri, tak ada masalah. Apa nak haram pula? Betul lah tu, duduk betul. Haram betul. Betul lah tu, win-win situation lah. Kan?
Maka hukum kat sini, suami boleh mandikan jenazah isterinya dan isteri boleh mandikan jenazah suaminya berdasarkan kepada ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Maka ketika itu Rasulullah kata pada Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya kamu mati dahulu, maka akulah yang akan mandikan jenazahmu. Kata Rasulullah. Kenapa? Kerana Rasulullah cemburu. Dia tak nak orang lain yang mandikan jenazah isterinya, maka dialah yang mandikan. Maka suami dibenarkan mandikan jenazah isterinya. Ada cuma kalau waktu tu isteri dia yang meninggal dunia, dia nak mandikan, maka dia boleh mandikan seorang diri atau dibantu oleh anak-anak dia. Tapi kalau dia kata, saya tak retilah, panggillah makcik-makcik yang lain. Datanglah makcik AJK Surau, AJK Dapur, AJK Marhaban, AJK Berzanji, AJK Yasin, semua ada kan? Kumpul. Suami tengah-tengah seorang ni, terkebir-kebir lelaki. Bini dia, tak apa makcik, biar saya yang cebokkan isteri saya. Dia pun cebok bini dia. Terkebir-kebir mata makcik tu nanti. Maka hukumnya haram sekiranya ada percampuran lelaki dan perempuan ketika tu. Dia kena duduk luar lah. Dah tak reti duduk luar lah. Biarlah makcik-makcik yang buat. Kalau nak buat juga, okey, boleh buat kat bahagian kaki ataupun bahagian kepala. Begitu juga kalau suami meninggal dunia, isteri nak mandikan boleh. Tapi time tu dia tak reti, dia panggil lah orang lelaki lain. Ada imam, ada Bilal, Tok Sia, AJK masjid, pengurusi masjid, semua ada. Dia seorang-seorang kat situ. Waktu tu nak mandikan jenazah suami, dia pun sing-sing lengan. Aurat. Satu. Kemudian dia pun nak sabun perut suami dia. Perut suami dia usah pula. Tok Sia pun nak sabun daripada sebelah mana pula. Dah berselisih tangan. Atas perut suami. Maka tak kena. Ya. Maka kat sini nak kata bahawa kalau isteri nak mandikan jenazah suaminya, dia mesti bersama dengan mahram dia, anak-anak dan sebagainya. Tak boleh ada orang luar. Sebab isteri lagi lah ketat syarat dia. Kenapa? Bermulanya hukum iddah. Tahu iddah? Hukum iddah isteri bermula sejak kematian suaminya. Alright. Soalan seterusnya, kalau jenazah lelaki, siapa yang perlu mandikan jenazah dia? Lelaki juga, betul? Kalau jenazah perempuan, siapa yang mandikan jenazah dia? Perempuan. Bagaimana sekiranya jenazah itu jenazah pondan? Pondan yang dah renovate, dah buang dah belalai dia tu, dah letak dah barang atas tu, dah macam perempuan sebiji dah. Siapa yang kena mandikan dia? Ya ke lelaki? Mana tahu? Dia dah nampak sebiji macam perempuan, sebiji macam perempuan. Siapa? Kenapa lelaki? Asal dia lelaki. Yes, fitrah dia lelaki, maka lelaki lah yang kena mandikan dia. Persoalannya, kalau kita nak mandikan jenazah perempuan, kalau kita nak mandikan jenazah lelaki, aurat lelaki di antara pusat sehingga lutut, maka kita boleh tutup kain pusat hingga lutut. Kalau jenazah perempuan, kita lebihkan sedikit kain, tutup aurat yang besar di antara dada dia sehingga lutut. Tak boleh orang perempuan yang nak mandikan jenazah perempuan, dia selak bahagian dada dia, tak boleh. Ya, dia nak mandi, nak basuhkan bahagian dada dia, tangan dia sahaja yang lalu dekat bawah kain, tak boleh selak. Bagaimana pula aurat pondan? Aurat pondan macam mana? Pusat hingga lutut, lelaki kan? Tapi bahagian dada dia macam mana pula? Hukumnya bahagian dada wajib ditutup juga, walaupun tu bukan aurat dia, tapi itu keaiban dia, aib dia, tak boleh dedahkan. Kalau dedahkan akan jadi dua musibah. Musibah dia. Musibah pertama, kalau kita dedahkan bahagian dada dia, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu rupa dia. Berdosa pada orang yang menyebarkan aib dia, buka aib dia. Musibah yang kedua, akan berlaku fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Maka orang lelaki yang nak mandikan jenazah pondan, dia kena tutup juga kain, jangan nampakkan bahagian keaiban dia tadi.
Kena faham ya. Dan waktu nak mandikan jenazah, berapa orang yang sesuai untuk mandikan mayat? 6, 5, 3, 10, 13, ikut suka. Yang sesuai mandikan mayat 3 orang sahaja. Paling ramai 5 orang. Kalau lebih tu bukan memudahkan, menyusahkan. Pasal apa menyusahkan? Sebab waktu kita dah bilas air kat sini, dia sabun kat atas. Kita bilas sabun kat atas, dia sabun kat bawah. Bekerja-kerja. Pasal apa? Banyak tangan. Maka serabut. Ya, 3 orang 5 orang cantik dah. Alright. Itu dalam bab mandi mayat. Okey, ada soalan? Kita ada 9 minit lagi. Ada soalan? Takkan tak ada soalan pelik-pelik ni. Tanyalah sikit. Nanti waktu praktikal mesti awak banyak soal. Sampai ustaz kata cukup dah tu. Jangan tanya dah, penat. Kan? Alright? Baik. Jadi satu lagi saya nak beritahu, kenapa digelar Ustaz Undertaker? Kenapa? Sebab kalau seseorang yang meninggal dunia bukan Islam, maka mereka akan melalui satu proses pengawetan mayat. Sebab apa nak kena awet mayat tu? Untuk mengekalkan keadaan jasad. Mayat akan mula mereput selepas 6 jam kematian dia. Badan dia akan mula membusuk, bengkak. Maka dalam hal ini, bagi orang bukan Islam, mereka tak terus ke bumi, tak terus bakar. Dia akan simpan untuk seminggu, untuk 10 hari. Sebab apa? Upacara adat keagamaan dia. Maka dalam hal ini mayat tu akan diawet. Bagaimana proses awet mayat? Prosesnya ialah sangat mengerikan. Ada bawa tak bawa Tak apa. Nanti kita tunjuk video. Ada? Nanti. Itu sebagai pelajaran. Kalau sekolah rendah ustaz tak buka, tapi awak sekolah menengah, nanti kita tunjuk. Okey? Apa kaedah dia? Kaedahnya ialah mayat itu akan dicari bahagian 2 urat besar, arteri dan vein dalam badan kita ni. Belajar tak? Di bahagian vein itulah salur darah utama, darah besar. Di bahagian arteri ni pula ialah salur urat besar. Maka apa perlu buat? Maka mayat ni akan dihiris di antara tekak dia ni, atau bawah lengan dia ni, atau dekat atas ari-ari dia ni, atau bawah peha dia ni. Itu kawasan laluan ari-ari, arteri. Kita akan ambil kat ari-ari dia ni, cungkil untuk keluarkan 2 urat tadi. Urat tadi akan dipotong. Tak potong habis, hiris sikit. Maka akan dimasukkan satu tiub. Maka tiub inilah yang akan memasukkan cecair formalin sebanyak 12 liter. Masuk. Kita kalau minum air, doktor sarankan berapa liter sehari? 8 liter kan? Tapi ini 12 liter masuk badan. Dan di bahagian vein, darah akan keluar, buang. Proses tu berlaku bila ubat masuk, darah akan ditolak keluar. 70% badan kita ni cecair, semua dibuang keluar. Itu proses yang pertama. Dalam sejam dia akan clear. Kemudian dijahit bahagian luka tu, kita akan cari satu tempat di atas perut, ditebuk satu lubang, ambil satu batang besi panjang namanya teroka. Di hujung teroka tu dia tajam, kelilingnya tu ada lubang-lubang. Di bahagian hujung teroka tu ada satu saluran lubang untuk masukkan pipe vacuum. Besi panjang itu akan dimasukkan ke dalam perut untuk menghancurkan segala organ dalaman badan mayat. Jantung, hati, usus, limpa, buah pinggang, kuning kencing, semuanya akan dihancurkan. Dihunus. Dah hancur, dia akan sedut keluar. Serong. Macam mana tahu dah habis benda tu? Macam kita minum teh ais dalam cawan. Air dah habis tapi gatal lagi nak sedut. Kok kan bunyi kan? Kok bunyi tu kan? Dengar tak?
itulah bunyi tandanya bahagian tu dah kosong, cucuk bahagian lain pula. Sehinggalah organ semua hancur habis. Siapa yang berani buat kerja gila tu? Undertaker saja. Sebab itulah nama bidang ni ialah Embalming and Undertaker. Ustaz satu-satunya pemegang lesen yang bertauliah di Malaysia ni. Nanti tengok video dia. Ya. Video dia ni mungkin jangan kita takut ke apa, takut. Out form 3 kan dah belajar dah kan? Niatkan sebagai belajar. Kalau tak tengok, tak tahu. Sebab apa nak belajar benda ni? Sebab sebagai peringatan kepada semua. Orang Islam tak melalui fasa-fasa ni. Kita mandi kapan solat ke bumi. Tapi kenapa nak tahu benda ni? Sebab orang Islam Malaysia yang meninggal di luar negara nak bawa balik ke Malaysia, itulah proses yang dia guna pakai. Sebab itulah Nabi dah pesan, kat mana kamu meninggal, di situlah sebaik-baiknya kamu dikebumikan. Tak payah bawa balik. Ni awak form 3, nanti kalau rezeki awak dah habis belajar, nanti mungkin sambung belajar kat luar negara, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Europe, pergi ke Australia, ke apa mana tempat awak pergi, pesan kat mak ayah, besok kalau saya mati tak payah bawa balik lah. Ya Allah, ingat pesanan ni. Ini perkara yang akan berlaku pada mayat awak sekiranya nak dibawa balik ke dalam Malaysia. Ini pesanan dia, ya, pesanan penaja. Okey, nak tahu lebih lanjut, nanti waktu hujung-hujung nanti kita tayang video dia. Bagi suspense sikit. Okey, baik. Sebab itulah benda begini perlu penilaian awal. Tengok Tok Guru Harudin. Kenal tak Tok Guru Harudin? Tak kenal? Ya Allah, Tuan Guru Harudin tak kenal? Kenal. Tak adalah lama sangat orang tu meninggal, baru lagi rasa. Kan? Ulama Malaysia yang meninggal dekat California, Amerika. Sebelum dia diterbangkan kat sana untuk tujuan perubatan, dia dah nasihatkan dah pada keluarga dia, besok kalau aku mati sana jangan bawa balik mayat aku. Maka dia pun meninggal kat sana, keluarga dia tak bawa balik ke bumi kat sana. Sebab apa dia tak nak bawa balik? Pertama, dia tahu proses nak bawa balik itu menyakitkan. Kedua, kerana dia orang alim. Dia tahu bahawa Nabi sebut, barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, maka dibina sebuah mahligai di syurga daripada tempat dia lahir sehingga tempat dia meninggal. Berapa jauh? Dia lahir kat Perlis, meninggal kat California, berapa ribu kilometer. Itulah rumah dia kat syurga. Jadi ulama tahu, kita tak apalah bawa baliklah mayat tu, nak tengok depan mata. Sial mayat tu keseksa, rugi besar pada dia. Alright, baik, itulah yang dapat kita kongsikan untuk sementara waktu ni. Lepas ni kita akan masuk praktikal pula. Boleh? InsyaAllah kita rehat dulu. Jadi Ustaz serahkan balik pada mana pengurusi majlis tadi? Mari sini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.